Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari demi hari, Anwar menunjukkan beliau layak jadi Perdana Menteri. Dia tidak seperti Perdana Menteri yang terbaru, yang baru sahaja meletakkan jawatan maupun telah pun habis tempohnya. Hari ini disahkan Prabowo menyifatkan pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim satu kehormatan yang besar. Pertemuan empat mata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto di kediamannya di Jakarta semalam mendapat liputan meluas media kedua-dua negara. Video dua pemimpin negara itu bersalam dan berpelukan menggambarkan hubungan erat antara keduanya. Anwar berkongsi pertemuan itu di laman Facebook miliknya malam tadi. Berharap kerjasama dua negara berlangsung lebih dekat dalam suasana persahabatan. Malam ini langsung ketemu sahabat sejati dan saudara saya, Bapak Prabowo Subianto. InsyaAllah kami akan bekerja dengan lebih dekat dalam suasana persahabatan. Tidak hanya di peringkat pribadi, tetapi juga di peringkat kenegaraan yang pasti akan memberi manfaat terbaik kepada rakyat kedua-dua negara, kata beliau. Prabowo pula dalam hantarannya di X menyifatkan ia satu kehormatan besar menerima kehadiran Anwar yang juga sahabatnya. Merupakan kehormatan besar menerima sahabat saya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di kediaman orang tua saya di Kartanegara 4 Jakarta, tulis Prabowo di akaun rasminya. Anwar sedang dalam lawatan kerjanya di Indonesia mulai Sabtu atas undangan Kerajaan Indonesia untuk menghadiri majlis pelantikan Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik itu. Anwar tiba di Jakarta pada petang Sabtu untuk menyertai ketua negara asing dan wakil lain bagi upacara mengangkat sumpah Prabowo sebagai Presiden baru Indonesia pada Ahad. Majlis pelantikan Presiden itu akan berlangsung di bangunan Majlis Permusyawaratan Rakyat MPR pada hari ini bermula 10 pagi waktu tempatan. Kita ingin ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim kerana kehebatan beliau dan telah diiktiraf oleh dunia. Anwar Ibrahim sesungguhnya adalah Perdana Menteri Malaysia yang kini telah mula mengangkat semula Malaysia menjadi harimau yang kini mampu muncul semula sebagai negara yang hebat dan kuat. Bukan lagi seperti dulu kala yang baru-baru ini. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas pengumuman dan pembentangan bajet 2025, banyak isu yang kini mulai dibicarakan dan dibincangkan di media sosial maupun di muka-muka akhbar. Salah satu tentang gaji minimum. Menariknya, gaji minimum yang telah diumumkan oleh Anwar Ibrahim meningkat kepada RM1.700. Tetapi yang menjadi bahan bukan tentang gaji minimum tersebut. Yang menjadi bahan ialah gaji minimum naik pun guru pasti cuma dapat RM600. Pemuda PAS disindir. Ini memang mengecewakan dan sampai bilalah perkara ini akan turut menjadi bualan. Pemuda PAS Malaysia mengundang kecaman ramai selepas memuat naik satu hantaran Facebook mengenai kadar gaji minimum yang dinaikkan daripada RM1.500 kepada RM1.700. Hantaran ringkas itu tertulis RM1.700 beban kepada majikan, cuba komen, kata beliau. Tidak pasti adakah hantaran itu menyokong kenaikan kadar gaji minimum atau sebaliknya. Bagaimanapun pengguna media sosial mentafsir, hantaran itu sebagai cuba memihak kepada majikan berbanding pekerja di bawah. Mereka tidak berpuas hati kerana PAS sebelum ini pernah
membangkitkan isu gaji minimum yang dianggap tidak mencukupi ketika kerajaan cuba menaikkannya kepada Rp1.500. Posting lama bertarik 30 November tahun 2023 turut tular kembali. Pada hantaran itu, pemuda PAS mempersoalkan, adakah gaji Rp1.500 sudah cukup memenuhi kos sara hidup semasa? Hantaran lama itu menyebut dalam pandangan Islam, kadar gaji minimum adalah apabila dapat memenuhi kadar keperluan, makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan, dan pendidikan. Pengguna mempertikai pendirian PAS, termasuk isu gaji guru pusat asuhan tunas Islam pasti yang dibayar jauh daripada kadar gaji minimum. Kalau gaji minimum Rp2.000 sekalipun, guru pasti tetap dapat allowance Rp600 sahaja. Tak payah nak bising-bising, kata pengguna Facebook. Harap kawan-kawan saya yang bekerja dekat pasti pun merasa kenaikan, bukan sekadar kerja amal, kata yang lain. Isu gaji guru-guru pasti yang dibayar secara tidak berpatutan bukan satu rahsia lagi. Ia dibincangkan dengan hangat oleh ahli-ahli parlimen kerajaan termasuk pengguna media sosial. Menteri juga mencari jalan memastikan PAS mematuhi peraturan dengan beberapa cadangan supaya menggunakan Akta Kerja 1955 Akta 265 sebagai mekanisme penyelesaian isu gaji minimum guru pasti. Ramai beranggapan isu guru pasti ini menjadikan PAS sebagai pihak yang paling tidak layak untuk membicarakan soal gaji minimum. Dengan hantaran terbaru ini yang menimbulkan kemarahan ramai, membuatkan PAS tidak boleh bercakap banyak tentang kos sara hidup rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar berlaku dalam dunia politik isu semasa di Malaysia. Hari ini disahkan isteri Daim gagal tangguh perintah bayar RM313 juta kepada LHDN. Wow! Netizen di seluruh Malaysia bersorak kegembiraan. Ada yang gembira, ada juga yang sedih, ada juga yang bercampur baur. Ada yang gembira itu kata mereka bersyukur dan mereka memuji keputusan ini kerana kata mereka semua orang harus dilayan dengan adil. Dengan kegagalan isteri Daim menangguhkan perintah bayar 313 juta kepada LHDN ini, nampaknya rakyat gembira kerana kata mereka undang-undang kini dah semakin diperketat dan diperhebatkan. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin untuk menangguhkan sementara perintah supaya dia membayar cukai pendapatan tunggakan sebanyak 313 juta ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Sahnaz Sulaiman melalui penghakiman bertulis yang dikeluarkan hari ini membuat keputusan itu selepas mendapati tiada keadaan luar biasa yang mewajarkan mahkamah membenarkan permohonan Naimah Abdul Khalid. Netizen mereka kata, apalah sangat 313 juta itu. Duit mereka sangat banyak, kata netizen. Cuma tak tahulah berapa banyaknya. Selain daripada itu, netizen juga sangat terkejut. Bagaimana mereka mempunyai tunggakan cukai pendapatan berjumlah sehingga 313 juta ringgit ini. Begitu banyak, begitu lama tertunggakkah? Ini benar-benar mengejutkan kita semua. Katanya, sistem percukaian Malaysia adalah mengikut oleh sistem bayar dahulu bincang kemudian, yang mana pembayar cukai mesti membuat pembayaran terlebih dahulu ke atas taksiran oleh LHDN sebelum memfailkan permohonan penilaian semula cukai dengan pihak berkuasa.
Hakim Mahkamah Sivil itu merujuk kepada Seksyen 103 dalam kurungan 1 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang menyatakan cukai yang perlu dibayar untuk sesuatu tahun taksiran adalah hendaklah genap masa dan perlu dibayar pada tarikh yang ditetapkan, tanpa mengira sama ada pembayar cukai merayu terhadap taksiran ataupun tidak. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen Anda untuk isu dan juga keputusan mahkamah hari ini? Netizen kata tahniah kepada mahkamah hakim kerana keputusan ini benar-benar memberikan kemenangan kepada undang-undang, kata mereka. Walau bagaimanapun, terpulanglah kepada pihak isteri Daim Zainuddin sama ada memohon penangguhan ataupun memohon rayuan semula ataupun beliau teruskan sahaja membayar. Yang pastinya kita semua terkejut. Uang 313 juta ringgit itu bukan sikit. Dan bagaimana dia mempunyai tunggakan cukai pendapatan berjumlah 313 juta ringgit itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.